Perlis menjadi tuan rumah Sukma 2014. Langkah-langkah perlu diambil ke arah meningkatkan lagi pencapaian Sukan Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam rancangan Fokus Sukan bersiaran secara langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei. Sukan Malaysia Sukma ke-15 Pahang 2012 melabuhkan tirainya secara rasmi pada malam Selasa yang baru lalu. Upacara tersebut dilaksanakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Upacara penutup Sukma ke-15 dimeriahkan dengan acara warna-warni dan gilang gemilang, menggabungkan konsep moden dan tradisional, dan disaksikan lebih 40,000 penonton yang datang dari seluruh pelosok negeri Pahang. Tamasya Dwi Tahunan yang bermula pada 1986 itu disertai atlet dan pegawai dari 15 kontingen, termasuk negara kita Brunei Darussalam. Sukma edisi ke-15 Pahang 2012 ini kali ini menawarkan sebanyak 337 pingat emas, 377 perak dan 377 gangsa daripada 24 jenis sukan yang membabitkan 11 venue di 3 daerah negeri tersebut. Pada majlis itu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak turut menyampaikan piala kepada Terengganu yang muncul juara keseluruhan buat kali keempat berturut-turut. Selepas berjaya mengutip 62 pingat emas, 24 perak dan 31 pingat gangsa. Dua atlet telah dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati pada Sukma ke-15 ini. Atlet angkat berat Terengganu, Abdul Mubin Rahim, dianugerahkan sebagai olahragawan Sukma 2012. Sementara itu, atlet renang dari Sabah, Francie Titus, diumumkan sebagai olahragawati Sukma 2012. Simbolik yang Muhammad Perdana Menteri menarik medal menandakan penutupan resmi. Perdana Menteri Malaysia kemudian menyerahkan bendera kejohanan kepada Perlis yang diwakili Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Seri Zulkifli Embong selaku tuan rumah Sukma 2014. Untuk Tamasya Sukan Malaysia yang akan datang. Ia disusuli dengan persembahan kebudayaan dan kesenian Perlis sebagai mengalu-alukan dan menjemput semua kontingen menyertai Sukma di negeri itu. Negara Brunei Darussalam di Sukma edisi ke-15 ini hanya berjaya meraih 4 pingat gangsa, 1 melalui acara basikal dan 3 lagi dari acara pencak silat. Penyertaan negara dalam sukan ini bukan saja untuk meningkatkan tahap prestasi dan mencungkil atlet-atlet muda dalam acara yang disertai, tetapi juga untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim di kalangan para atlet yang menyertai sukan berkenaan. Kita ikuti kedudukan terakhir pengutan pingat Sukma ke-15 Pahang. Dapat kita bezakan bahawa pencapaian negara di Sukma ke-15 Pahang tidak dapat menandingi pencapaian negara di Sukma ke-14 di Melaka sebelum ini, di mana negara berjaya memenangi 1 pingat emas dan 7 gangsa. Namun menurut Ketua Kontingen Negara ke Sukma Pahang, atlet negara memperolehi pengalaman berharga sepanjang sukan tersebut.
Menurut Pengiran Muhammad Amir Rizal, Pengiran Haji Mahmud lagi, dari kelemahan di Sukma ke-15 itu, langkah-langkah perlu dilaksanakan ke arah meningkatkan lagi mutu dan pencapaian sukan negara ini. Kerana itu tambahnya semua pihak perlu memberi kerjasama termasuk ibu bapa di samping usaha berterusan kerajaan di mana ketika ini pihak berkenaan turut menumpukan perhatian dalam penggunaan sains sukan. Alhamdulillah, seperti yang kita maklumi, negara Brunei Darussalam telah pun menghantar seramai 51 atlet iaitu 48 atlet lelaki dan 3 atlet wanita ke Tamasya Sukan Malaysia Pahang 2012 dengan menyertai 9 acara sukan. Di Tamasya Sukan Sukma Pahang 2012 ini kita telah berjaya meraih sebanyak 4 pingat gangsa melalui acara sukan lumba basikal dalam acara 172.1 km time trial berpasukan melalui 4 orang pelumba iaitu Muhammad Imadi bin Abdul Aziz, Muhammad Shazwi Azhar bin Muhammad Hairul Rani, Azmi bin Abdul Hazid dan Ahmad Rifai bin Haji Johor. Manakala 3 pingat gangsa lagi kita perolehi daripada acara sukan pencak silat melalui kategori kelas D lelaki Zainul Arif bin Zaini, kelas I lelaki Muhammad Marwan bin Zulkifli dan kelas A wanita Nurul Amal Maziah binti Ibrahim. Jika dibandingkan dengan penyertaan negara Darussalam di Sukma 14 Melaka 2010, setentunya kita tidak dapat menandingi pungutan pingat Sukma ke-14 Melaka dengan pencapaian 1 pingat emas dan 7 gangsa. Walau bagaimanapun, jika kita melihat daripada sisi lain iaitu dari segi pendedahan atlet, setentunya kita berjaya dalam memberikan pengalaman yang berharga dan pendedahan yang sepatutnya diberikan kepada atlet-atlet kita, terutama atlet-atlet muda kita, khususnya bagi acara sukan wushu, golf dan juga olahraga. Menyentuh mengenai kelemahan-kelemahan dan langkah-langkah yang perlu ditangani bagi meningkatkan sukan negara, tentunya bukan satu langkah yang mudah. Kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak, sama ada daripada sektor kerajaan, sektor swasta, persatuan-persatuan sukan kebangsaan, kejurulatihan dan juga keluarga. Jabatan Belia dan Sukan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan sentiasa memantau dan menyediakan kemudahan-kemudahan serta keperluan dan venue-venue sukan di samping mengenal pasti dan mengambil berhikmat jurulatih yang berkaliber dan yang terbaik untuk perkembangan sukan negara kita. Kita juga akan mula menumpukan perhatian dalam penggunaan sains sukan dalam perkembangan, pembangunan dan juga serta pengajian sukan, khususnya dalam permakanan, pemulihan iaitu recovery, game and match analysis atlet, khususnya dalam mengenal pasti kelemahan dan kekuatan atlet. Persatuan-persatuan sukan kebangsaan juga digalakkan untuk membuat ataupun menganjurkan kejohanan-kejohanan dalam negeri, sama ada ia di peringkat daerah, kebangsaan ataupun jemputan. Seterusnya, Jabatan Belia dan Sukan melalui jawatankuasa bantuan persatuan-persatuan juga akan sentiasa memberi bantuan dan akan mengenal pasti kejohanan-kejohanan yang sewajarnya untuk disertai bagi pendedahan atlet. Kita juga menyuruh kepada semua agensi-agensi kerajaan dan juga pihak swasta untuk sama-sama bekerjasama, sama ada dalam segi kewangan ataupun terutama dalam pelepasan ataupun kelonggaran kerja jika diperlukan bila-bila masa. Tidak ketinggalan juga sokongan keluarga, terutama ibu bapa juga kita perlukan untuk terus memberi sokongan dan dukungan dengan kepada anak-anak mereka untuk menjadi seorang atlet. Mudah-mudahan dengan beberapa langkah yang disebutkan tadi, insya-Allah usaha dan langkah-langkah untuk memajukan sukan negara di negara Darussalam akan berjaya. Amin.
Kejohanan pencak silat peringkat kebangsaan sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-66 tahun dijadualkan berakhir malam ini. Petang kemarin berlangsung beberapa acara peringkat akhir di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas. Kategori cekak asli wanita Nurul Aimi Amelina Zaini dari Brunei Muara muncul juara apabila berjaya menewaskan dayangku Siti Nur Fakhriyah Yani, Pangeran Haji Muhammad Yusof dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah. Bagi kategori kunta wanita dewasa pula dimenangi oleh pesilat dari Belait Rohana Haji Razali setelah menewaskan Nurul Aimi Amelinda Zaini dari Majlis Sukan Polis Diraja Brunei. Muhammad Sapwan Jaya dari pasukan daerah Belait Sudut Merah menjuarai kelas bebas lelaki setelah menewaskan pesilat Majlis Sukan Jabatan Penjara Muhammad Husaini Wahsal Filah. Nur Rokayah Haji Abidin dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah di Sudut Biru pula muncul juara kelas B wanita selepas menewaskan pesilat Belait Siti Sazarina Hanifah. Kelas D lelaki pula dijuarai oleh pesilat Majlis Sukan Jabatan Penjara Muhammad Syukri Haji Tawar selepas menewaskan pesilat Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Abdul Hafiz Haji Suni dengan kiraan 3-2. Muhammad Azwan Muhammad Ali dari Tutong menjuarai kelas B lelaki. Di peringkat akhir ini, Azwan menang dengan kiraan 4-1 ke atas pesilat dari Belait, Awangku Muhammad Saiful Aziwan Pangeran Iskandar. Kelas F lelaki pula dijuarai wakil Majlis Sukan Jabatan Penjara Muhammad Azizul Malik Jamil yang menewaskan Khairi Azmi Abdullah Cek dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah dengan kiraan 4-1. Bola sepak Liga Singapura Brunei DPMMFC akan meneruskan cabaran mereka malam ini di Stadium Jurong East Singapura menentang pasukan di tangga kedua Albirex Niigata. Sabtu nanti Brunei DPMMFC akan beraksi di Stadium Bedok Singapura menentang Geylang United. Tahta Liga Singapura ketika ini dihuni oleh Tampines Rovers yang menang 3-0 ke atas Woodlands Wellington semalam. Kita saksikan jadual perlawanan membabitkan Brunei DPMMFC beserta keputusan perlawanan semalam dan carta liga terkini. Sebelum mengakhiri fokus sukan malam ini, kita ikuti beberapa lagi visual berita sukan antarabangsa yang sempat kita muatkan dalam rangkuman sukan luar negeri. Pasukan bola keranjang lelaki Great Britain sasar pingat emas di Olimpik London 2012.
Skuad bola keranjang wanita Amerika Syarikat tiba di Manchester untuk perlawanan pemanasan badan menentang pasukan Great Britain. Dua atlet muda Trinidad dan Tobago dalam acara olahraga berharap mereka mampu memberikan yang terbaik dalam penyertaan pertama mereka ke Olimpik London 2012. Skuad lumba basikal Australia anggap Great Britain sebagai pencabar utama mereka dalam sukan berbasikal di Olimpik 2012 nanti. Perenang muda dari Libya, Sofian Fathi Al-Jaddi, mahu cipta sejarah di Tamasya Olimpik London 2012. Manchester United akan berdepan dua klub di Afrika Selatan sebagai persiapan menjelang musim baru Liga Perdana Inggeris. Pelumba pasukan Radio Shack dari Luxembourg, Frank Schleck, menarik diri dari perlumbaan Tour de France selepas gagal dalam ujian anti dadah. Dari paparan sukan itu tadi, kami akhiri dulu Fokus Sukan kali ini. Dan untuk makluman audio, Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 RTB setiap hari Rabu, Sabtu dan Isnin ditiadakan buat sementara waktu sepanjang bulan Ramadan dan awal Syawal nanti. InsyaAllah Fokus Sukan akan kembali menemui audio selepas Lebaran nanti. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.